Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pengisian kita yang telah kita tertangguh selama 2 siri, iaitu pada Ahad yang minggu lepas, Sabtu minggu lepas dengan Sabtu yang sebelum ini. Maknanya kita telah berhenti sebentar 2 minggu untuk pengisian tadabbur suratul Kahfi. Kalau ikut jadual asal, sepatutnya kita dah siri yang ke-39 pada pagi ini. Namun begitu, atas beberapa keperluan, saya tidak dapat bersama dalam menyampaikan sekadar mana yang tahu tentang maklumat yang terkandung dalam suratul Kahfi. Namun begitu, alhamdulillah, pada pagi ini Allah masih lagi memberikan kita keizinan kita manfaatkan ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah merahmati di mana saja kita berada, di mana saja kita diberikan ruang oleh Allah, maka kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sentiasa melapangkan dada kita, melapangkan urusan kita, dan sentiasa Allah memberikan keberkatan dalam apa jua yang kita lakukan, khususnya dalam kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan dengan ayat yang ke-49, yang mana ayat yang ke-49 ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ini adalah ayat terakhir sebelum kita memasuki kisah yang kedua di dalam suratul Kahfi, iaitu kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Jadi ini adalah ayat yang ke-59 yang Allah Ta'ala nyatakan sebelum Allah mengemukakan kisah yang lain yang ada di dalam suratul Al-Kahfi. Okay, ayat 59 ini adalah ayat yang mempunyai perkaitan yang sangat rapat dengan ayat yang ke-58. Okay. Cuma nota pada pagi ini untuk siri ke-37 saya belum berikan kepada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah nanti nota ni akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah nanti tuan-tuan akan dapat nota ni. Okey, jadi jangan bimbang kalau tak sempat nak salin, mungkin tuan-tuan sedang memandu, mungkin tuan-tuan dalam perjalanan ke mana-mana, mungkin tuan-tuan sedang membuat berbagai kerja sambil-sambil mendengar tu, tak apa. Kalau tak sempat nak salin, nak catat, insya-Allah kita ada rakaman, kemudian nota ringkas yang saya paparkan, insya-Allah nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ayat 58 sebelum ini kita telah mempelajari bahawa Allah yang mempunyai sifat Ghafur, ya, Allah memberikan peluang kepada manusia untuk manusia bertaubat. Sebanyak mana mereka melakukan kezaliman, Allah memberikan peluang kepada mereka bertaubat. Ya, ini kalau kita baca pada ayat nombor 58 yang kita pernah bincangkan pada siri yang ke-36 yang lalu. Okey, kita baca bahawa Allah memberikan penangguhan azab. Jadi sebelum azab tu Allah Ta'ala akan kenakan, timpakan, jadi Allah bagi peluang untuk mereka bertaubat kepada Allah. Jadi cara Allah nak menggalakkan
supaya mereka bersegera bertaubat ni, ambil peluang sebelum Allah turunkan azab. Allah mengemukakan dua sifat Allah yang besar, iaitu Allah itu adalah Al-Ghafur dan Allah itu juga memiliki sifat Rahman. Okey, jadi kalau kita tak ambil peluang dengan sifat Allah Al-Ghafur, tidak mengambil peluang dengan rahmat Allah yang luas, dengan melakukan perubahan diri, bertaubat kepada Allah, maka dibimbangi waktu azab itu sampai, maka tidak akan ada lagi ruang untuk mengelakkan diri. Oleh sebab itu, waktu kita bincang tentang tindakan selepas tadabbur, kita telah katakan bahawa tindakannya bersegera bertaubat selagi peluang masih ada. Jadi ayat 59 yang kita nak mulakan pengisian kita pada pagi ini adalah ayat yang Allah menyebutkan tentang bukti manusia yang diadab. Maknanya, kalau ayat 58 Allah memberikan amaran bahawa kalau tak ambil peluang bertaubat itu, maka nanti kalau azab datang, dah tak boleh lagi nak lari, dah tak boleh nak cari siapa bagi perlindungan. Mungkin ada orang akan berfikir, mungkin orang ingat macam acah-acah je kot, saja je nak takut-takutkan. Al-Quran memang bersifat memberikan amaran, tapi Allah tidak melakukan apa yang Allah janjikan. Kalau Allah janji, Allah akan tunaikan. Tapi Allah ni punya rahmat dia luas, dia bagi peluang. Jadi ayat 59 berperanan nak mengemukakan bukti bahawa sudah ada manusia yang pernah ditimpa azab setelah mereka diberikan peluang, maka mereka tak bertindak juga, maka Allah telah mengenakan azab. Jadi ayat 59 ini ayat yang menguatkan maklumat yang ada pada ayat nombor 58. Yang mana ayat 59 memberitahu contoh. Seolah-olah ayat 59 ni mengatakan, kalau korang tak percaya azab tu Allah Ta'ala boleh timpakan, kalau dia dah datang kamu tak boleh elak. Kalau kamu tak percaya, ayat 59 akan mengemukakan buktinya. Itulah hubung kait ayat 59 dengan ayat nombor 58. Sebab itu penting untuk memperhatikan ayat-ayat yang selepasnya dan sebelumnya. Okay, jadi kita tengok ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Dan penduduk negeri-negeri. Al-Qura maksudnya menunjukkan banyak negeri. Apa yang Allah dah buat? Ahlaknahum. Kami telah menghancurkan mereka. Kenapa Allah hancurkan mereka? Lamma zalamu. Ketika mereka melakukan kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman, Allah tidak akan binasa secara direct. Tetapi Allah bagi peluang. Allah hantar Rasul supaya mereka tahu zalim mereka itu salah. Tapi mereka tak nak terima Rasul. Allah bagi peluang bertaubat, tapi mereka tak ambil jalan untuk bertaubat. Jadi apabila sudah sampai tempoh masanya, Allah Ta'ala pun hancurkanlah penduduk negeri-negeri itu ketika mereka melakukan kezaliman. Lepas tu Allah mengatakan waja'alna limahlikihim maw'ida, dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kehancuran mereka. Jadi Allah bagi tahu dah, ayat 59 ni Allah memberitahu bahawa kalau kamu tak percaya seperti ayat 58, kamu baca ayat 59.
Dan ayat 59 ni memberitahu, kalau manusia tu sudah sampai tempoh dia kena azab dan dia bagi peluang, kalau tak juga melakukan, Allah Ta'ala akan tunaikan seperti apa yang telah Allah janjikan. Kalau Allah kata mereka nak diazab, ya, sampai masa tu mereka akan diazab. Tapi sebelum tu Allah buat apa? Allah memberikan peluang untuk berubah. Maknanya kalau orang ditimpa azab, adakah kita kata Allah ni zalim? Zalimnya Allah Ta'ala ni. Kata Allah tu Maha Rahmat, kata Allah tu Maha Pengampun, kan? Tetapi sebenarnya semua manusia yang Allah timpa dengan kebinasaan ni, dengan azab ni, sebenarnya itulah keadilan Allah. Mereka sendiri yang tidak mengambil peluang untuk mengelak daripada diazab. Tapi kalau Allah kata sampai waktu azab dia dah sampai, mereka tetap kena azab. Okay, inilah tafsiran ringkas bagi ayat nombor 59. Okay, jadi untuk kuatkan lagi maksud ayat 59 ni, kita tidak lain tidak bukan, kita kena tengok tafsir. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Kathir menerangkan siapa tu ahlul qura. Qura tadi siapa? Yakni umat-umat terdahulu dan generasi-generasi yang telah berlalu, yang telah kami binasakan disebabkan kekufuran dan keingkaran mereka. Kemudian Ibnu Katsir jelaskan lagi. Ibnu Katsir kata, kami jadikan ia sampai waktu yang ditentukan, tak ditambah atau tak dikurangkan. Artinya, maksud dia, ayat ni kesesuaiannya dengan penduduk Mekah, penduduk ketika mana turunnya ayat Quran ni, arti daripada ayat 69 itu, kata Ibnu Katsir, macam tu jugalah dengan kamu semua, wahai orang-orang musyrik. Berhati-hati kamu agar kamu tidak ditimpa oleh apa yang telah menimpa mereka sebelum kamu. Jadi kesesuaian ayat ini ketika mana turun kepada Nabi SAW nak memberikan peringatan kepada orang-orang musyrikin. Kalau mereka tak ambil peluang bertaubat seperti mana ayat nombor 58, maka mereka boleh ditimpa azab seperti mana ayat nombor 59 yang telah Allah timpakan kepada umat-umat sebelum ini. Kenapa? Kamu semua telah mendustakan Rasul yang paling mulia, Nabi yang paling agung, dan kamu semua bukanlah orang yang lebih mulia daripada mereka untuk kami. Kerana itu takutlah kamu akan azabku. Kata Ibnu Katsir dia buat ulasan pada ayat 59 itu. Kenapa mereka perlu takut? Kerana orang-orang Arab musyrikin ni, mereka tolak, mereka tak nak dengar Rasul yang Allah hantar tu merupakan Rasul yang paling mulia, Rasul yang paling agung. Maka sudah pasti mereka ini memang patut dikenakan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah penerangan ringkas. Kita lihat lagi pada ayat yang lain untuk menjelaskan siapa contoh umat yang pernah kena azab. Jadi kalau kita rujuk dalam surah Hud ayat nombor 89, ayat 233. Okey, apa kata Nabi Allah? Ini Nabi, sekejap saya tengok ayat nombor ke surat 232. Ini ucapan Nabi apa? Pada ayat nombor 232, ayat nombor 89. Okey, ini adalah ucapan daripada Nabi Allah Syuaib. Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Ini dipanggil teknik yang digunakan oleh para nabi. Kan kita baca ayat 58 dan 59 kan turun ayat tu pada Nabi Muhammad SAW. Kan itu Al-Quran. Jadi cara Nabi Muhammad nak menakut-nakutkan orang-orang Arab musyrikin, maka kena dibawa pendekatan cerita sejarah orang dulu.
Sebab tu penting ilmu sejarah dalam pendidikan, dalam pengajaran. Sejarah ni penting. Jadi contoh kalau kita nak bawa kisah sejarah, kita nak kata bala Allah Ta'ala ni kalau datang kan, contohlah kalau kita akan hidup lagi bertahun tu akan datang, mungkin orang akan kisah kita dilanda wabak COVID-19 ni menjadi sejarah kan. Jadi kisah wabak tu boleh digunakan nanti untuk cerita dekat kalau panjang umur lah kan, ada cucu cicit boleh gunakan kaedah tu, cerita balik dulu zaman tok nenek dulu pernah berlaku satu wabak gini. Macam kita selalu bawa cerita dalam, kalau dulu dalam sejarah kita pernah ditimpa tsunami yang sangat kuat contoh. Dia menjadi sejarah ni, kisah-kisah yang berlaku sebelum ini dia merupakan teknik yang Allah gunakan di dalam mendidik manusia. Seperti mana ayat 58 dan 59 yang Nabi Muhammad SAW menggunakan untuk disampaikan kepada orang Arab musyrikin. Begitu juga Nabi-Nabi yang dulu pun macam tu. Seperti mana ayat nombor 89. Jadi ayat nombor 89 ini adalah ucapan Nabi Allah Syuaib alaihi salam kepada penduduk Madian. Jadi Nabi Allah Syuaib, dia kata apa? Dia kata, wa ya qaumi, dia kata, dan wahai kaumku, dia kata, la yajrimannakum shiqaqi, janganlah kamu bermusuh, janganlah pemusuhan kamu terhadapku, an yusibakum mithlu ma asaba, menyebabkan kamu akan ditimpa musibah, bencana sebagaimana yang telah menimpa siapa? Kaum Nuh. Jadi Nabi Allah Syuaib, dekat sini kita dapat belajar tentang bila sejarah Nabi Allah Syuaib itu Allah hantar. Dalam ayat ni dia bagi jawapan. Nabi Allah Syuaib, dia datang selepas zaman Nabi Allah Nuh. Sebab tu dia bawa kisah kaum Nuh. Dia kata apa? Dia kata, wahai kaumku, korang jangan sampai bermusuh korang dengan aku, ni kata Nabi Syuaib. Boleh menyebabkan nanti Allah timpa azab dekat kamu semua tau. Macam mana Allah Ta'ala telah menimpa kaum Nuh. Sebagaimana Allah telah menimpa kepada kaum Hud. Macam tu juga Allah pernah menimpa kepada kaum Saleh. Maknanya, Nabi Allah Syuaib tu rupa-rupanya susunan dalam sejarah dia datang selepas Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Sebab tu dia boleh bawa cerita Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Allah Saleh. Dan Nabi Allah Syuaib, dia dekat-dekat dengan zaman siapa? Tengok ayat hujung tu, dia kata, wa ma qaumu lutim minkum biba'id, dan kaum Lut pun tidaklah jauh daripada kamu. Tengok kan bagaimana teknik, metod yang digunakan oleh para nabi dan para rasul ni dalam nak menyedarkan umat-umat dia. Kita pun kena tiru teknik ni. Sebab tu menguasai ilmu sejarah ni sangat penting. Bahkan ilmu sejarah ni memang perlu diajar kepada manusia. Sebab tu salah satu kaedah dalam menyedarkan manusia, mengingatkan balik manusia dan sebagainya. Seperti mana Allah gunakan kaedah itu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyedarkan orang Arab musyrikin pada ayat 58 dan 59. Okey. Jadi kalau orang tanya ayat 89 ni kisah Nabi Allah Syuaib ke? Tak ada pun jumpa Nabi Allah Syuaib. Kalau tuan-tuan nak tahu jawapan dia, tuan-tuan kena tengok dalam surah Hud tu bermula ayat nombor 84. Jangan tengok ayat nombor 89, tapi kena tengok bermula ayat nombor 84 sampailah ayat nombor 94 dalam surah Hud tu. Kisah Nabi Allah Syuaib. Kita cuma ambil ayat 89 saja. Lepas tu kalau baca dekat ayat nombor 84, tuan-tuan akan jumpa dekat situ perkataan Nabi Syuaib. Kalau baca dekat ayat nombor 84, tuan-tuan akan jumpa dalam surah Hud, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila madyana akhahum Syuaiba. Dekat situ kita akan jumpa. Dan kepada penduduk Madian
kami hantar kepada mereka saudara mereka, iaitu Nabi Syuaib. Di situ bukti bahawa ayat nombor 89 ini memang kisah Nabi Allah Syuaib. Okay. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan tindakan selepas tadabbur. Okay. Jadi saya kukuhkan kisah Nabi Allah Syuaib ni dengan untuk pengukuhan pendekatan yang Allah gunakan pada ayat nombor 58 dengan ayat nombor 59 tadi. Moga-moga tuan-tuan dan puan jelas apa yang kita bincangkan setakat ini. Okay, jadi kita teruskan kepada tindakan selepas tadabbur. Apa resolusinya? Apa perubahan yang kita perlu buat? Apa yang perlu kita kukuhkan setelah kita faham ayat 58 dengan ayat nombor 59 ini? Jadi tindakan yang pertama, apa kita kena lakukan? Kalau kita dah buat tindakan, teruskan. Kita kukuhkan, kita mantapkan. Kalau kita belum buat, kita mulakan dengan tindakan. Jadi tindakan pertama saya mencadangkan adalah kita kena menjadikan kisah-kisah umat terdahulu sebagai sempadan dan i'tibar. Kenapa kita jadikan sempadan? Sebab kita berpegang kepada kata-kata yang buruk dijadikan sempadan, yang baik dijadikan teladan. Jadi mana-mana kisah-kisah buruk umat terdahulu kita jadikan dia sempadan untuk kita. Kita tak nak lepas sempadan tu. Jadi kita akan jadi sama macam mereka. Dan mana-mana yang baik kita jadikan sebagai i'tibar. Jadi itu nombor satu. Jadi kita hanya menyenaraikan tindakan. Kita tidak menyenaraikan bagaimana. Sebab tu kalau dalam teknik tadabbur ni, dalam slot ini kita hanya tahu apa kita kena buat tindakan. Bagaimana tu, itu kita kena perincikanlah. Itu kena bincangkan pada fasa yang kedua bagaimana. Kalau kita tahu, okay, tindakan saya, kalau saya baca kisah-kisah umat terdahulu, jadi apa tindakan kita kena jadi, kita tengok mereka ni kenapa dibinasakan, mereka tu buat apa sampai Allah binasakan. Jadi kita kena jadikan kisah mereka sebagai sempadan, jadikan mereka sebagai i'tibar. Oleh kerana itu, kisah-kisah dalam Quran jangan kita bincang panjang sehinggakan kita tak menyenaraikan ibrah dia, pengajaran dia. Ada orang buat kisah-kisah para Nabi, belajar kisah-kisah para Nabi, tapi sekadar dibentangkan fakta dia. Nabi ni siapa, umat dia apa. Takat tu saja. Tetapi kita tak boleh takat tu saja. Kalau kita hanya setakat itu, kita tak sampai lagi tujuan Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk, memberikan zikr pengajaran. Jadi kita kena, apabila baca kisah-kisah umat terdahulu, kita kena jadikan kisah-kisah mereka ini sebagai apa? Sebagai titik tolak untuk kita. Kalau ada yang baik, kita ambil yang baik tu. Kalau yang buruk tu kita jauhkan. Jadi itu tindakan yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah menghindari ciri-ciri orang yang zalim. Tindakan kedua ni dia adalah perincian kepada tindakan yang pertama. Kalau tindakan pertama, kita kena tahulah kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kenapa mereka dibinasakan? Nabi Nuh ini, kaum Nabi Nuh, kenapa Allah binasakan dia? Kaum Hud, kenapa Allah binasakan dia? Kaum Ad, kenapa Allah binasakan dia? Kaum Nabi Allah Syuaib, kenapa Allah binasakan dia? Jadi pada tindakan yang kedua, kita tidak mahu menjadi orang yang zalim. Walaupun dalam Quran perkataan zalim banyak merujuk kepada zalim yang paling teruk, iaitu orang kafir, orang yang buat kesyirikan, tapi kita juga tak mahu mendapat status gelaran orang yang zalim. Sebab dalam ayat nombor 59 kita baca tadi, memang Allah sebut perkataan lama zalamu. Ada perkataan ada perkataan zalamu, menzalimi. Kerana kamu telah melakukan kezaliman. Jadi kita seboleh-bolehnya kita tidak mahu menjadi manusia yang zalim.
zalim kepada Allah berkaitan dengan dosa. Begitu juga dengan manusia. Dan zalim yang paling berat adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi itu dua saja tindakan yang perlu kita lakukan. Jadi kedua-dua tindakan ni kita kuatkan dengan ayat-ayat Quran yang lain. Ini tindakan kan? Tindakan ni kita senaraikan setelah kita faham ayat 58 dan 59. Sebab itu kalau ikuti kelas mana-mana tadabbur, saya tidak pasti apakah pendekatan tenaga pengajar yang membimbing dalam surat tadabbur yang tuan-tuan ikuti, kerana kita di Malaysia ni sangat bertuah, kerana kita ramai tenaga pengajar yang boleh mengajar tentang tadabbur. Tetapi kalau yang bagi saya, wallahu a'lam, kalau bagi saya secara peribadi dengan ilmu yang ada, kalau kita tadabbur ni tujuan besarnya adalah kita nak tengok kepada apa perubahan kita kena buat. Jadi ini hanyalah cadangan daripada saya. Tapi kita tahulah selepas kita baca ayat tu kita kena ada resolusi dia. Kita kena ada tindakan perubahan yang perlu kita lakukan. Okey, untuk tindakan dua ni juga saya kuatkan lagi dengan ayat lain. Okey. Contoh, kenapa kisah umat-umat terdahulu ni kita kena baca, kita kena tahu? Kerana dalam surah Yusuf ayat 111, ayat ni boleh jumpa dekat muka surat 238, Allah menceritakan bahawa laqad kana fi qasasihim 'abaratun liulil albab. Sesungguhnya kisah para nabi itu, kisah-kisah mereka itu ada ibrah, mengandungi pengajaran. Lepas tu kita selalu jumpa istilah ibrah. Ibrah tu bahasa Arab, iaitu mengandungi pengajaran. Bagi siapa yang boleh dapat pengajaran? Liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal fikiran, yang orang yang betul-betul dia cerdas. Dia akan jadikan kisah itu sebagai pengajaran. Okey, maknanya bukan suka-suka Allah datangkan kisah-kisah dalam Quran yang hampir memenuhi dekat 8 juzuk. Di dalam Quran ni kisah-kisah. Untuk apa sebenarnya? Adalah untuk diambil pengajaran. Begitu juga kalau kita baca dalam suratul Al-A'raf ayat 176, Allah mengatakan faqfusil qasasan 'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah nabi-nabi, kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Saya berfikir. Kenapa? Bagaimana? Apa? Di mana? Kita fikir. Kenapa mereka diazab ya? Kenapa Allah Ta'ala bagi azab yang pedih kepada mereka? Kenapa? Why? Maka dia fikir. Itulah fungsi kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Okay, maka kita habislah pada ayat nombor 59. Maka bermulalah pengembaraan kita sekali lagi untuk kita masuk kepada kisah yang berikutnya dalam suratul Kahfi, adalah kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam, bermula ayat nombor 60 sehingga ayat nombor 82. Okay, yang mana sebelum ni kita telah belajar kisah Ashabul Kahfi. Lepas tu kita juga telah belajar kisah pemilik 2 kebun anggur. Kemudian Allah bawa kita pula jom. Selepas kita juga belajar kisah macam mana iblis tidak mahu taat kepada Allah, Allah paparkan kita kisah berkaitan dengan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir, bukan Khidir, Nabi Allah Khadir, berbari di atas, batu bari atas, Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam, bermula ayat 60 dan 82. Okey, kisah Nabi Allah Musa Khadir ni selalu kita dengar, betul tak? Selalu kita dengar. Jadi kalau tuan-tuan ikuti surat tadabbur ni, kalau tengok macam sama, jawapan dia pasti sama punya, sebab ayat Quran yang sama. Memang tak boleh lari lah, fakta tu sama. Sebab ayat Quran tu dia sama, tak berubah-ubah. Mungkin
Mungkin pada sudut perincian agak berbeza, mungkin dari sudut ibrahnya mungkin ada penambahan. Kalau ada persamaan, maka anggaplah ia sebagai pengukuhan kepada apa yang telah kita ketahui. Okay. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk bermula ayat nombor 60, kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir, semua orang tahu. Kisah Musa dengan Khadir ni kisah apa? Kisah yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Okay. Boleh saya tahu tak jawapan? Siapa yang boleh kongsikan jawapan jika saya kemukakan soalan? Okay. Siapa yang dah ikuti kisah Nabi Allah Musa? Malam ni buat kata perempuan selepas Isyak. Malam ni siri akhir kisah kronologi kisah Nabi Allah Musa. Siri yang ke-40. Siri akhir malam ni modul kita belajar kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa malam ni adalah siri akhir. Okay. Sebelum ni siapa yang pernah ikut kisah itu setiap hari Sabtu, malam Ahad, dia dah pernah dengar kisah Musa dengan Khadir. Sebab kisah Nabi Musa dan Nabi Allah Khadir ni adalah fasa terakhir kehidupan Nabi Allah Musa sebelum Nabi Allah Musa wafat. Kisah Musa jumpa dengan Nabi Khadir ni adalah fasa terakhir dalam sejarah kehidupan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Boleh saya tanya soalan ataupun pernah tak kita mengambil maklum bahawa mengapa kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir Allah Ta'ala hanya paparkan dalam suratul Kahfi? Faham tak soalan saya? Soalan saya adalah mengapa kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir Allah letakkan ia di dalam suratul Kahfi? Kenapa Allah tak letakkan dalam suratul Baqarah? Kenapa Allah tak cerita kisah Nabi Musa jumpa Khadir dalam suratul Taha? Kenapa tak letak kisah dia ni dalam suratul Qasas? Suratul Qasas dia adalah surah yang panjang kisah Nabi Musa. Kenapa dipilih letak dalam suratul Al-Kahfi? Itu yang kita nak kena perbincangkan. Itu dipanggil ilmu munasabah. Siapa boleh kongsikan jawapan tu sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-60? Jawapan dia ada pada ayat-ayat yang sebelum ni yang pernah kita baca. Okey. Siapa boleh tolong sebutkan? Ada tak? Sebab saya tahu banyak kelas dah tuan-tuan ikuti kelas tadabbur ni, suratul Kahfi ni. Saya rasa ini kali ke-10 kot. Mungkin kan. Banyak sangat dah ikut. Okey. Jadi pernah dengar tak? Pernah dapat jawapan tak? Mengapa kisah Nabi Musa ni Allah Ta'ala letakkan? Kisah Nabi Musa ni dia ada banyak fasa, tapi kenapa fasa ni? Fasa dia pergi cari Khidir tu, dia cari Khidir tu dengan menuntut ilmu tu. Siapa boleh jelaskan? Kenapa letakkan dengan kisah pemilik 2 kebun anggur? Kenapa letakkan dengan kisah penghuni gua? Kenapa diletakkan dengan kisah Dzulkarnain dalam surah ni? Okay. Ada tak siapa-siapa yang nak kongsikan? Okay. Dalam chat mengatakan ada seorang sahabat kita, dia kata sebab fitnah Ustaz, ujian. Sebab fitnah ujian. Okey. Kalau kita kata sebab fitnah ujian tu, kenapa tak letak, kalau okey, dalam Quran ada tak kisah, ada tak Quran yang tema khas dia pasal ujian? Surah apa agak-agaknya? Memang tema besar utamanya pasal ujian. Surah apa? Surah Al-Ankabut kan? Jadi kalau alasan dia semata-mata kerana sebab fitnah ujian, kenapa tak letak dalam surah Al-Ankabut? Sebab surah Al-Ankabut tu sendiri memang ayat pertama pun sebab pasal ujian dah kan? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Sebab tu tema utama dalam surah Al-Ankabut tu surah ujian.
Okey, contohlah ni kalau ditanya. Okey, macam mana? Okey, ada kaitan jawapan nombor 1 tu. Okey, mungkin sebab kaitan ujian ilmu pengetahuan. Okey. Okey, betul. Yang pertama tadi pun betul, yang kedua pun betul. Okey. Rakan kita dekat ruangan chat tu dia kata kalau yang pertama kata sebab ujian, sebab fitnah ujian. Okey, betul. Rakan kita kedua kata dia perincikan ujian apa sebab ada kaitan dengan ujian pengetahuan. Pun betul juga. Okey, lagi. Kita kalau belajar Quran ni kita memang akan jadi seorang yang cerdas. Kita kena banyak bertanya. Okey, sebab berkaitan dengan Dajjal. Berkaitan dengan Dajjal. Kalau berkaitan dengan Dajjal tu, apa kaitan dengan Dajjal? Kenapa apa kaitan dengan Dajjal? Kaitan dengan Dajjal tu kalau untuk kisah Nabi Musa dengan Khidir ni pasal ilmu lah kan. Kan Dajjal tu ilmu dia hebat sangat, boleh buat macam-macam. Okey, kaitan dengan Dajjal kerana Dajjal memang salah satu cara dia Allah bagi dia kepandaian dalam dia menyesatkan manusia di akhir zaman. Okey, betul. Okey, tepat. Okey, lagi yang lain. Ustaz, sebab kalau pasal Rosyada, petunjuk tu, dia kena mula tak? Pasal petunjuk ayat berapa tu? Ayat 10. Ayat nombor 10 berkaitan dengan Rosyada. Okey. Lagi yang lain betul tu? Lagi yang lain kita nak cari lagi jawapan. Sebab ni apabila kita boleh tahu cari rahsia belajar peletakan kisah ni kan, kita akan dapat lagi rasa hebat Allah Ta'ala ni. Kalau disusun ayat tu, mesti ada sebab. Kita nak lagi jadi lebih kritis dalam kita berfikir. Okey, lagi jawapan dia kita nak ambil dalam kita macam ni. Kita nak ambil jawapan tu dalam surah Al-Kahfi juga. Tadi yang kata pasal ujian tu memang ada kaitan dengan kisah-kisah ujian yang lain. Okey, lagi ujian dari pelbagai sudut agama, ketaatan ilmu, pengetahuan, kekuasaan. Okey, benar. Okey. Jawapan dengan Dajjal pun benar. Tentang jawab pasal ujian tu pun benar lah sebab memang suratul Kahfi tu memang tema utama dia sebenarnya bukan sekadar pasal ujian. Okey, tetapi memang ujian. Kalau kita nak kata tema utamanya pasal ujian semata-mata, maka surah Al-Ankabut tu sangat tepat. Tetapi surah Al-Kahfi ni dia ada ujian tapi kita kena tambah. Sebenarnya kita pernah sebut pada tujuan surah tu, kita pernah sebut tujuan surah Al-Kahfi ni adalah pelindung daripada ujian-ujian tersebut. Jangan lupa ni. Pelindung yang boleh melindungi kita daripada ujian yang 5 ni. Jawapannya siapa? Jawapannya adalah Allah. Allah lah pelindung kita daripada, Allah lah pelindung kepada mana-mana ujian yang ada. Dia memang kaitan dengan ujian sebab tu ada kisah 5 fitnah tu. Tapi pelindung kita daripada kita nak elakkan diri kita daripada kita gagal dalam ujian agama, ujian sudut harta, ujian ketaatan, ujian pengetahuan dan ujian kekuasaan. Jawapannya adalah Allah. Okey, di sini. Okey. Tempat tersebut tu semua ada, semua tepat. Jadi nak kukuhkan lagi di sini. Okey, begini ya. Okey. Cuba kita kaitkan dengan ujian lebih spesifik lagi. Okey. Pada ujian harta ni, pemilik 2 kebun ni dia ada sifat apa? Pemilik 2 kebun ni dia ada sifat apa? Sombong, Ustaz. Ya, dia ada sifat sombong kan? Okey, dia ada sifat sombong. Okey, sifat sombong. Dia sombong, contohnya dia sombong kenapa? Dia rasa sombong. Kejayaan tu dia punya. Dia tak bersandarkan pada Allah. Ya, dia tak bersandar pada Allah. Lagi, dia kan perkecilkan kawan dia kan. Dia kata, aku ni lebih banyak aksaru minka malau wa walada. Kan dia kata, aku lebih banyak harta, anak-anak, pengikut daripada kamu. Jadi sifat kesombongan di sini. Okey. Kalau kisah Iblis ni apa watak dia? Takabur.
Dia sombong juga, betul. Kenapa dia sombong? Kenapa dia sombong? Apa ciri dia sombong? Dia tak mau sujud kepada Adam. Adam. Ada watak sombong kan? Okey. Kenapa? Apa berkaitan dengan Musa dengan Khidir? Kisah dengan Musa Khidir ni sombong ke apa? Ya. Kalau Nabi Musa dengan Khidir ni dia sifat apa? Lawan kepada sombong. Sombong lawan dia apa? Sombong lawan dia tak sombong lah. Okey, sombong lawan dia apa? Rendah diri. Sombong lawan dia merendah diri, betul tak? Sebab salah satu definisi sombong, kita merendahkan orang lain. Tapi dekat watak Musa Khidir, memang pada ilmu pengetahuan. Tetapi ada okey, sabar tu nanti kita akan ceritakan. Tapi kalau nak dikaitkan dengan dua kisah sebelum ini, lawan kepada sombong ini sebenarnya adalah rendah diri, tawadhu, rendah diri. Apa kaitan Nabi Musa dengan Khidir disuruh rendah diri? Apa kaitan kisah Nabi Musa dengan Khidir cerita tentang rendah diri? Walaupun dia seorang rasul, tapi dia masih menuntut ilmu lagi dengan orang ni. Okey, walaupun dia seorang rasul, dia tetap menuntut ilmu dengan Khidir. Okey, kalau kita kata Nabi Khidir ni pendapat kata dia adalah Nabi kan? Okey, jadi dekat mana kelebihan Musa dengan Khidir ni? Siapa lebih tinggi pangkat dia? Antara Musa dengan Khidir. Nabi Musa. Nabi Musa, Ustaz. Sebab apa Nabi Musa? Sebab Nabi Musa seorang Nabi. Seorang rasul. Dia seorang Yalah. rasul. Lagi dekat. Memang Dia dapat wahyu. Ya betul, Nabi Khidir pun dapat wahyu juga. Lagi saya nak ada satu term tu. Pangkat Nabi ni dia ada satu term tu yang membezakan dengan Nabi-Nabi. Ulul azmi. Ya, ulul azmi. Jangan lupa tu. Ni ulul azmi. Nabi Musa ni rasul ulul azmi. Nabi Allah Khidir walaupun dia seorang Nabi tapi dia tidak ulul azmi. Jadi para rasul bahkan rasul yang ulul azmi sanggup mencari Nabi Allah Khidir untuk dia menuntut apa? Untuk dia menuntut ilmu. Nampak tak? Oh, kita ni mentang-mentang dah ada PhD. Oh, tak nak langsung dengar cakap orang lain. Kan? Sedangkan dia baca surah Kahfi tu tiap-tiap minggu dia baca. Dia ingat nak lari pada Dajjal je. Dia terlupa sifat kedajalan tu ada pada diri dia. Betul. Waktu kita pernah belajar tak ada apa. Sebab apa? Musa jumpa dengan Khidir. Memang betul. Dia Rasulul Azmi. Dia sanggup belajar dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Kan mulia dia. Maknanya dia bawa watak rendah diri. Apa berkaitan dengan kisah-kisah lain? Kerana dalam kisah-kisah dalam Ashabul Kahfi ni memang banyak kisah watak orang yang sombong. Seperti mana kisah pemilik dua kebun. Seperti mana kisah iblis yang tidak taat. Tapi ada satu lagi. Ada lagi kisah Nabi Allah Musa ni. Kenapa Allah letak dalam surah ni? Kita ingat tak awal-awal surah Kahfi? Isu apa yang besar? Dekat Al-Kahfi. Ingat lagi tak? Isu akidah. Isu akidah tu isu apa? Betul lah, isu iman. Lagi tak dapat jawapan, kita tak nak bergerak kepada ayat tu. Cepat-cepat ayat mula-mula pembukaan suratul Kahfi tu. Isu syirik yang besar, isu apa? Apa isu yang besar syirik? Pasal Al-Quran. Okey, betul. Lagi dalam Quran tu isu apa? Cepat. Ada ayat awal-awal suratul Kahfi. Ambil lah, saya bagi clue dia antara ayat 1 sampai ayat nombor 5. Isu besar sangat pasal Allah Ta'ala ni. Apa dia? Allah mempunyai anak ke? Okey. Kalau Allah mempunyai ayat-ayat nombor 4 tu kan? Betul lagi. Sikit lagi tu betul tak tu? Allah mempunyai anak. Lagi, kenapa mereka kata Allah tu ada anak? Sebab mereka tiada pengetahuan mengenainya. Okey, jadi kita tengok pada ayat kan, jazakillahu khairan. Kalau kita tengok ayat-ayat awal-awal, cuba kita tengok ayat nombor 4 dengan ayat nombor 5 suratul Kahfi. Okey, kejap ya. Saya nak tunjukkan ayat awal-awal, saya tunjukkan sana.
Sekejap saya tunjukkan ayat dia. Awal-awal tu slide yang kita bentang ni, yang kita tengok ni dah slide keberapa dah ni jam. Slide yang kita nak rujuk ni kita dah nombor 788 slide lah. Kita kena tengok slide yang mula-mula Ustaz. Saya pergi saya sekejap. Saya nak tunjukkan awal-awal. Sebab orang nampak ilmu pengetahuan, betul dia nampak ilmu pengetahuan dari sudut tawaduk kena diri, tapi ada sebenarnya nak menyelesaikan isu apa. Ni. Sekejap. Tengok ayat nombor 4. Kita belajar dekat sekejap. Okay. Kita belajar dekat ayat sekejap ya. Kita tengok dekat ayat nombor sekejap, saya tunjukkan mana ayat nombor 4 ni. Mana ayat nombor 4. Kifi. Okey, kejap. Tuan-tuan nampak saya bentangkan slide ni, nampak? Allahu Akbar. Dia ayat. Okeylah, nanti tengok kejap lari pula ayat dia. Okey, kejap. Nampak tak slide sekarang saya bentang ni? Nampak Ustaz. Allah, okey, dia lari, okey, tak apa. Okey, macam ni je. Macam ni. Okey, sebelum kita misal Nabi Musa, kita kena tahu dulu awal-awal. Okey. Waktu kalau tuan ada Quran ya, cuba tuan buka pada ayat nombor 4. Apa isu besar? Isu besar tahu. Isu ni menjadi intisari besar kepada kisah Musa. Memang kita tahu ujian ilmu pengetahuan bukan semata-mata nak mengkaitkan dengan sifat rendah diri Nabi Musa, tetapi isu Nabi Musa ni isu yang paling utama menyelesaikan perkara besar dekat suratul Kahfi tu. Kisah Ashabul Kahfi memang pasal syirik, betul. Tapi kisah Ashabul Kahfi tu kisah yang memberi contoh apa syirik dia. Contoh manusia jaga syirik. Tapi kalau kita baca ayat yang awal-awal surah Al-Kahfi, kita akan jumpa isu apa? Ingat tak Allah Ta'ala turunkan Quran ni untuk apa? Itu kita kena baca pada ayat nombor 2 kan? Allah kata Quran ni untuk apa? Allah kata liyunzira ba'san syadidan kan? Untuk memberi inzar, betul? Itu ayat nombor 2. Lepas tu cuba baca ayat nombor 4. Apa isu besar Suratul Kahfi? Nak bagi inzar, nak bagi peringatan tentang apa? Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Ayat nombor 4. Dan nombor 4 tu Allah mengatakan apa? Dan Al-Quran itu memberikan peringatan kepada orang yang berkata Allah itu ada anak. Nampak tak isu besar dia? Isu menyelesaikan kesyirikan adalah isu orang mengatakan Allah ni mengambil anak, Allah ni ada anak. Ayat awal-awal tuan-tuan. Ayat-ayat awal-awal. Jadi syirik, ingat ya, perbuatan syirik bukan hanya menyembah patung-patung dan berhala saja. Perbuatan syirik yang paling besar adalah perbuatan menyandarkan Allah itu mempunyai anak. Jadi Allah kata turun Al-Quran dalam suratul Kahfi itu adalah untuk memberikan peringatan kepada siapa-siapa yang kata Allah tu ada anak. Kenapa mereka boleh kata Allah ni ada anak? Cuba tengok ayat nombor 5 Allah Ta'ala kata. Ayat nombor 5 Allah Ta'ala kata apa? Kenapa mereka boleh mengatakan Allah ni ada anak? Allah kata ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Mereka tidak mempunyai sebarang ilmu pengetahuan tentangnya. Lepas tu Allah Ta'ala kata mereka yang tak ada ilmu, tak kenal Allah, boleh kata Allah ada anak ni. Allah kata benda tu kecil ke besar? Tengok ayat nombor 5 tu kata apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Allah kata apa? Allah kata, Allah mengatakan mereka ni tidak ada ilmu
Mereka salah cakap tentang Allah tu. Mereka tak ada ilmu mana-mandai je kata Allah. Lepas tu mereka mengikut nenek moyang mereka. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Besar sangat perkataan syirik yang keluar daripada mulut mereka. Mereka ni mengatakan perkataan yang dusta. Tetapi nampak tak? Kisah-kisah yang kita belajar ni, kisah Nabi Allah, Ashabul Kahfi semua tu. Kisah tu sebenarnya nak pergi kepada paksi apa? Paksinya adalah tentang kesyirikan tu. Jadi, waktu kita belajar ayat-ayat awal-awal, kita jumpa isu besarnya adalah Al-Quran ni Allah Ta'ala turun untuk mengatakan, membersihkan mana-mana yang mengatakan Allah tu ada anak. Kenapa boleh sampai macam tu? Kerana mereka sendiri pertama tak ada ilmu, tak kenal Allah tu macam mana, dan mereka hanya taklid buta ikut orang-orang dulu. Jadi, apa solusinya? Apa solusinya untuk mengenal Allah? Untuk berkata benar tentang Allah. Solusinya apa? Solusinya, kalau tak ada ilmu, jadi jawapannya kena buat apa? Kalau tak ada ilmu. Belajarlah Ustaz. Kalau tak ada ilmu, kena belajar. Jadi kalau tak ada ilmu, kena belajar. Maka contoh siapakah yang paling tepat yang dia sanggup belajar, berjalan bertahun-tahun dia punya nak dapat ilmu. Siapa dia? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kadang-kadang kita terlepas pandang isu kenapa letak kisah Nabi Musa di dalam surah itu. Sebab tu jangan sonok dah tengok ilmu laduni itu semata-mata. Tetapi kita telah terlepas pandang bahawa ayat 4, maksudnya bukan kat sinilah anak panah dia. Maksudnya kita belajar kan, siap. Kan waktu kita belajar ayat 4 dengan ayat 5. Ingat ayat 4 dan 5 ni sebab ini adalah pendahuluan. Ini perkara utama Quran diturunkan dalam Suratul Kahfi. Jangan lupa ni. Dekat sini. Orang tertinggal ayat 4 dan 5 ni sebab dia terus pergi kitab penghuni gua ni. Dia tertinggal yang ayat ni. 4, 5 ni. Sebab dia tak termasuk dalam kisah. Tapi sebenarnya inilah intisari utamanya juga. Jadi ayat 4 dan 5 mereka telah berkata dusta, mereka tuduh Allah ni, mereka telah mensyirikkan Allah yang kata Allah tu ada anak. Okey. Kenapa kalau kata Allah ada anak tu boleh jatuh syirik? Kenapa? Kenapa dia jadikan syirik yang besar kalau Allah tu ada anak? Sebab Allah tu wahid Ustaz, satu. Allah tu ahad, dia satu. Okey, lagi kenapa? Kalau ada anak, nanti orang maksudnya akan jadikan anak tu sebagai apa perujukan lah, ketuhanan tu pada anak. Okey, kenapa orang akan ambil anak dia je, anak Tuhan tu saja yang akan dirujuk, diminta tolong? Sebab dia anak Tuhan. Sebab dia anak Tuhan. Jadi kenapa dia anak Tuhan? Kerana kalau bapa dia Tuhan, anak dia ada tak DNA Tuhan? Ada Ustaz. Kan mestilah kan. Contohnya dia tu anak sultan. Jadi baik dengan anak dia, tak payah jumpa sultan. Faham tak? Sebab apa dia anak sultan? Dia minta mesti dapat punya contoh kan. Jadi Allah Ta'ala nak membersihkan bahawa Tuhan tu satu je. Tuhan tak ada Tuhan anak. Kalau kita kata Tuhan tu ada anak, jadi anak tu jadi anak tu akan jadi Tuhan apa? Tuhan nombor 2, Tuhan nombor 3. Bukankah cerita-cerita yang kita belajar, yang kita tengok filem-filem yang Yahudi buat kan, dia bawa method tu. Betul tak? Kan? Faham tak cerita-cerita yang kita tengok, cerita-cerita kadang cerita-cerita macam cerita Thor kan? Seolah-olahnya macam dia ni dewa, anak Tuhan, wakil hantar semua-semua tu. Itu sebenarnya adalah budaya yang nak bawa mengatakan Tuhan tu ada anak, tapi kita tak perasan. Sebab tu surah Al-Ikhlas, kenapa besar sangat isu ada anak disampaikan Allah sebut lam yalid wa lam yulad. Besar tu isu ada anak tu. Jadi cara yang benar Allah ni ada anak ke tak ada anak,
maka kenalah menghayati kisah seorang Rasul yang dia berhempas pulas nak mencari ilmu pengetahuan. Dia pula bukan calon-calon Rasul, Rasulul Azmi. Jelas tuan-tuan, nampak tak perkaitan dia? Ni. Jadi siapa yang ikuti kelas pada ni, kita juga telah berkongsi jawapan kenapa peletakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir ini dalam suratul Kahfi. Kenapa tak letak dalam surah lain? Kerana nak memenuhi ruang ayat 4 dan 5 dan juga kisah-kisah yang lain. Mesti ada sebab. Sebab tu kalau kita belajar kisah kan, kita boleh tanya soalan yang berikutnya. Kenapa kisah tu duduk dalam surah tu? Kenapa episod itu, plot itu, cerita itu duduk dalam surah tu? Ini kalau boleh menguasai ilmu munasabah, ada jawapan dia. Okey, saya sebut ni dulu sebab saya sebut ni awal-awal penting sangat sebelum kita masuk ayat yang 60. Saya tak nak bawa dulu kepada ayat 60, tapi saya nak cerita dulu mengapa Allah memilih kisah ini berada dalam suratul Al-Kahfi. Maknanya ilmu ni penting tak untuk bawa kita kenal Allah. Sangat penting ilmu ni dalam mengenal Allah. Tapi nak dapat ilmu itulah barulah kita masuk kepada sabar. Itu baru kita akan masuk nanti. Tapi punca utamanya ilmu. Sebab itulah ayat 5 ayat pertama turun. Yang mula-mula turun ayat Quran 5 ayat pertama surah Al-Alaq ada kaitan dengan nikmat apa? Nikmat ilmu. Maka dengan ilmu sahajalah yang boleh bawa kita kenal Allah. Orang kita ramai akidahnya tak kuat kerana sebenarnya mereka belum kenal Allah dia. Sebenarnya dia belum kenal benar-benar Allah dia. Kalau dia kenal benar-benar Allah dia akan jadi seorang yang kuat kebergantungannya kepada Allah. Jadi peletakan kisah Nabi Musa ni berada di sini ni merupakan kisah yang kita dapat jawapan dia. Okey, tentang kisah Nabi Allah Musa ini seperti mana yang saya bacalah. Okey, terima kasih kepada yang berkongsikan ayat Quran dengan terjemahan. Tengok dekat bahagian dekat bahagian ruangan chat tadi. Okey, itu kan jelas. Ada siapa-siapa lagi tak nak tambah kesesuaian kisah Nabi Musa dengan Khadir ni? Allah letakkan, maksudnya kalau siapa ikut kisah Nabi Musa tu kan ada banyak kisah kan. Musa jumpa Firaun, Musa dengan Bani Israel. Tapi kenapa letak cerita adegan ini, tuntut ilmu ni dekat kisah Al-Kahfi? Allah lah yang maha bijaksana dalam meletakkan suatu cerita itu perlu ada kajian. Jadi malam ni kalau tuan-tuan ada kesempatan, saya akan bentangkan tajuk kenapa kisah Nabi Musa Allah cerita dalam setengah surah, cerita dia nombor 1. Cerita Nabi lain Allah susun ayat lain, ayat lepas dia. Kenapa? Sebab itu kalau kita nak belajar sejarah kronologi para Nabi, salah satu tengok susunan ayat. Tetapi ada surah dalam Quran dia tak susun ikut sejarah siapa Rasul hantar dulu. Tapi kenapa ada seperti itu? Malam ni kita akan bentangkan. Sidi akhir nak tengok sudut kenapa kisah Nabi Musa ni Allah sebut cerita dia dulu, baru cerita Nabi lain. Sedangkan dalam sejarah Nabi yang datang dululah dia patut cerita dulu. Kita fikir macam tu, tapi Quran ni dari Allah. Allah tak susun macam tu. Ya, ada sebab. Sebab yang susun tu Allah. Mesti ada sebab. Sebab itulah yang kita nak bincangkan pada malam ni. Lepas tu kalau kita baca kisah dalam surah Ibrahim kan. Contoh. Surah tu kan nama surah Ibrahim. Sepatutnya cerita siapa dulu yang nak cerita dalam surah Ibrahim? Nabi Ibrahim lah kan. Dari sudut sejarah, antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim, siapa yang datang dulu?
Siapa yang datang dulu kepada perempuan? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Tapi kisah Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim Allah sebutkan selepas kisah Nabi Musa. Kenapa? Betul kan? Kita tak pernah terfikirlah, tapi kita kena fikir. Memang Quran ni Allah suruh untuk jadikan orang yang ulul albab. Surah tu pula surah Ibrahim tu. Nama surah tu surah Nabi Ibrahim. Tapi kisah Nabi Ibrahim Allah kemudiankan. Ayat yang 30 lebih kisah Nabi Ibrahim. Nabi Musa yang nombor 4 tu. Surah Ibrahim. Kenapa? InsyaAllah malam ni kita akan bincangkan dari sudut apa. Kenapa? InsyaAllah malam ni kita bincangkan. Jadi itulah apa yang kita nak bincangkan, itulah yang kita nak kemukakan soalan. Kenapa Allah nak meletakkan adegan Musa cari ilmu tu pada ayat yang ke-60 letak dalam suratul Al-Kahfi. Baik, tuan-tuan perempuan, kita dah tempoh 1 jam. Okey. Kita nak teruskan kepada ayat yang ke-60. Saya ambil ayat 60 saja. Lepas tu kita tengok pengajaran. Lepas tu kita berhenti setakat ayat 60 boleh. Kerana sebenarnya saya berada di utara. Jadi saya perlu kembali semula ke Kuala Lumpur selepas habis kelas ni. Jadi saya perlukan sikit masa nak buat persiapan nak balik. Okey, jadi kita teruskan ayat ke-60 boleh. Sikit lagi waktu. Kita ambillah satu ayat kisah Nabi Allah Musa. Lepas tu kita bincang pengajaran dia. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa li fatahu. Okey, Allah kata dan ingatkanlah peristiwa ni kepada siapa? Okay, kepada manusia, kepada orang Yahudi dan sebagainya. Ketika Musa berkata kepada temannya. Siapa temannya? Siapa nama temannya? Li fatahu. Yusha. Apa nama teman dia? Yusha ke? Siapa nama teman dia? Siapa nama teman Nabi Musa? Bukan Harun kan? Yusha. Yusa' bin Nun. Macam mana tahu Yusa' bin Nun? Ada dalil tak? Ada dalil dia, betul lah. Nanti kita sebut hadis betul. Dia bawa Yusa' bin Nun. Dia buat kawan, dia buat teman dia. Kenapa nak kena bawa teman? Pilah seorang-seorang. Kenapa nak pergi buat teman? Kan Nabi Musa ni lelaki. Kalau perempuan mungkin kita boleh kata tak boleh ustaz, nak pergi musafir ni kena bawa suami, kena bawa mahram. Okey, betul lah. Tapi kalau Musa ni lelaki, kenapa boleh buat teman? Contoh, ini kita akan bincangkan. Okey. Dia berkata kepada temannya. Maknanya dia ajak temannya. Dia kata apa? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiyahu. Dia kata apa? Dia kata kat teman dia, aku tak akan berhenti nak berjalan sehinggalah aku sampai ke tempat pertemuan dua laut itu. Jadi dekat sini Nabi Allah Musa kata aku akan berhenti berjalan ni kalau dah sampai dekat pertemuan dua laut itu. Dua laut tu laut apa? Kadang-kadang ada orang habiskan masa dia mencari jawapan. Dua laut tu laut apa? Mesti dua laut. Sebab Bahrain ni dua laut. Tak boleh tiga. Tak boleh satu, tak boleh tiga. Dia mesti dua. Tapi dua laut tu laut apa? Ada orang habiskan masa dia mencari jawapan. Ada ustaz dalam kitab tafsir. Tapi isunya Allah tak bagi tahu pun dua laut tu nama laut tu apa. Dalam hadis Nabi SAW pun tak sebut dua laut tu apa. Dia tak sebut. Jadi kita pun tindakan kita apa sebaik-baiknya tak payah carilah maklumat. Dua laut tu apa. Sebab kalau kita jumpa maklumat dalam kitab tafsir pun kita tak boleh nak kata ia benar. Dia muktamad. Sebab Quran tak sebut, hadis tak sebut. Jadi kita abaikan
tentang apa nama dua laut, tetapi dia dua laut. Maksud dia Nabi Allah Musa tujuan dia ajak teman dia tu cari ilmu tu, tempat dia nak pergi tu, destinasi dia adalah di pertemuan dua laut, dia kata. Ataupun dia kata amdiyah uquba, atau akan terus berjalan bertahun-tahun nak cari juga. Okey, tapi kalau kita baca ayat ni, kita tak akan jumpa kisah dia kenapa dia ajak teman dia pergi cari ilmu. Dia nak cari siapa sebenarnya ni dekat pertemuan dua laut ni. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, kita memang takkan jumpa siapa dia cari. Nama dia takkan jumpa lah. Tapi kita tahu dia mencari ilmu. Jadi kita perlukan hadis Nabi SAW. Okey, ni hadis dia. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari, nombor hadis 4727. Sebab tu kalau baca kisah dalam Quran, jangan hanya berpada dengan ayat Quran semata-mata. Kalau ada rujukan hadis tentang kisah itu, ambil hadis tu juga. Ingat tu tuan-tuan yang ikut tadabbur Quran ni. Sebab setengahnya kadang-kadang ada orang dia pegang Quran, dia tak nak rujuk hadis. Jangan. Nanti boleh buat salah faham. Nanti akan buat maklumat tu tak lengkap. Jadi kita kena baca. Kenapa dia nak cakap berjalan bertahun-tahun tu, dia buat apa? Jadi kita kena tengok dekat sini. Dalam hadis riwayat Bukhari. Okay, sabda Nabi SAW, Musa dia berkata, Ya Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana aku boleh menemui dia? Allah, sebenarnya saya tertinggal satu hadis lain. Okey, maaf kasih tuan puan, sebenarnya saya tertinggal satu hadis yang saya tertinggal satu hadis yang ketika Nabi Musa, mula cerita dia, Nabi Musa waktu dia duduk dengan Bani Israel, Nabi Musa pernah ditanya soalan, ada tak manusia yang lebih tahu daripada engkau? Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa jawab, akulah orang yang paling tahu. Okay, cerita permulaan dia. Jadi Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa, sebenarnya ada lagi orang lebih tahu daripada Musa. Okey. Apabila Allah bagi tahu seperti itu, Nabi Allah Musa pun pergilah nak jumpa orang yang Allah bagi tahu tu. Barulah kita kena baca hadis ni. Okey, tapi sebelum kita baca hadis tu, kita kena tahu bahawasanya Nabi Allah Musa, kenapa Nabi Allah Musa dia cakap dia lebih tahu? Sebab pada zaman Nabi Allah Musa tahu, kalau setakat dia tahu, dia jawab dialah lebih pandai, tu maksudnya dialah lebih tahu sebab setahu dia seorang je Rasul pada zaman dia tu. Sebab tu dia jawab seperti itu. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala nak membuktikan bahawasanya sebenarnya Musa ada lagi orang yang tahu daripada engkau. Jadi Nabi Allah Musa ni, dia nak pergilah cari orang tu. Okay, orang tu kalau kita baca dalam ayat Quran surah Al-Kahfi, tak jumpa namanya adalah Khadir. Tetapi orang itu namanya Khadir, kena baca dalam hadis. Nanti saya ambil hadis tu, saya terlupa hadis yang Nabi Musa ditanya tu. Lepas tu saya akan masukkan nanti dekat sini, nanti saya beri kongsikan nota yang ini pada dalam bukuan. Okey. Lepas tu Nabi Musa pun dia berkata, dia kata, Ya Rabbku, dia kata, fakaifa li bihi, bagaimana aku boleh jumpa dia? Dia tu siapa dia tu? Dia tu adalah Khadir. Khadir tu ingat perkataan khadat ra, dia sebut dalam hadis. Dia tak sebut dalam ayat Al-Quran. Okey. Nak jumpa dia,
Okey, maka Allah berfirman kepada Musa. Allah kata nak jumpa dia, ta'khudhu ma'aka hutan. Allah kata ambillah bersamamu seekor ikan. Kita jangan terjemah hut tu mesti ikan paus seperti mana kita belajar dalam surah Nabi Yunus tu. Jangan faham hut saja bisa ikan paus. Tak, hut ni memang jenis macam ikan. Okey, bersamamu seekor ikan. Allah kata kena bawa ikan tu. Kenapa Allah tak kata bawa bekal apa? Bekal KFC ke, ayam ke, ayam goreng ke kan contoh. Kita kena tanya hadis tu kenapa? Kenapa Allah Ta'ala minta tak suruh Musa ni bawa macam bawa roti ke? Tapi kenapa bekalan Nabi Musa tu Allah minta dia bawa ikan? Kenapa? Kerana Nabi Allah Musa dia akan jumpa Khidir tu dekat mana? Dia akan jumpa Khidir tu dekat pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut. Maka kalau sebut laut, air, maka laut, air ni, maka sesuai dengan apa? Mesti sesuai dengan apa? Sekejap saya tengok dekat dalam nota tu. Okey. Terima kasih Syahidah berkongsi dekat hadis riwayat Bukhari dekat ruangan chat tu yang ada ya hadis tu. Okey, cuba tengok dekat situ hadis riwayat Bukhari. Kisah yang Allah menegur Nabi Musa kerana dia tak jawab. Ada lagi manusia yang lebih pandai. Tengok dekat ruangan chat tu. Tu hadis tu nanti insya-Allah nanti saya akan masukkan dekat dalam nota tu. Saya pun tak pasti kenapa saya tak masukkan dekat dalam nota hadis tu. Okey, nanti saya tengok balik. Okey, ikan. Kenapa? Kerana ikan ni lah nanti yang akan jadi petunjuk bahawa dekat situlah ada Khidir. Kena faham kat situ. Kenapa Allah minta bawa dia seekor ikan? Kerana ikan ni sangat sesuai dengan laut. Sebab nanti dia akan jumpa Nabi Allah Musa dekat pertemuan dua laut. Asalnya ikan mati. Buat bekal ikan mati nak makan, masak. Ikan pekasam ke, ikan kering ke, kita tahulah, tapi ikan tu mati. Tapi Allah bawa bersamamu seekor ikan. Kenapa ikan ni nantilah yang akan menjadi petunjuk di mana nak jumpa Khidir. Tapi Nabi Musa dia tak tahu. Dan Nabi Musa dia bawa apa yang Allah perintahkan. Okey, lepas tu ikan tu nak letak kat mana? Fataj'aluhu fi miktalin. Maka diletakkanlah ikan tu di dalam satu bekas. Ni miktal ni dia macam bekas bakul, raga lah. Dibawa dalam tu. Kalau dulu ada Tupperware, ada pun dalam Tupperware. Tapi tak ada zaman dulu tu Tupperware. Tu adalah bekas macam bakul tu, macam kita kata macam bakul rotan macam tu. Okay, letak dalam ikan tu dalam tu Allah kata. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu petunjuk ikan tu Allah kata fahaisuma faqattal huta fahuwa thamma. Allah kata di mana ikan tu hilang, dekat situlah dia. Dia tu siapa? Dia tu adalah Nabi Khidir. Maka Nabi Musa ni dia buat apa? Fa'akhadhahu, dia pun ambillah seekor ikan. Faja'alahu fi miktalin. Dia pun letakkan dalam bekas dia. Nabi Allah Musa ni jenis orang yang ikut apa Allah perintahkan. Dia tak soal. Allah minta ambil ikan, dia pilih ikan. Letak dalam bekas, dia letak dalam bekas. Kemudian dia pergi dengan siapa? Dia kata summan talaqa wa talaqa ma'ahu bi fatahu Yusha' ibn Nun. Dekat sini baru kita jumpa jawapan. Temannya itu rupanya namanya Yusha' bin Nun. Kemudian dia pun berangkat. Maksudnya Musa pun pergi, bersamanya adalah seorang pemuda yang bernama Yusha' bin Nun.
Tapi sebelum bertolak tu Nabi Musa tahu tak kat mana tempat letaknya Khidir tu? Dia tahu. Petunjuk dia apa? Dengan ikan yang dia nak bawa tu nanti. Okey. Lepas tu dia bawa ikan. Okey. Jadi daripada hadis ni menjelaskan kepada kita tentang ayat yang pertama. Ayat pertama Allah kata, dan ceritalah peristiwa ketika Musa berkata kepada temannya. Temannya siapa tadi? Yusha' bin Nun. Yang mana Nabi Musa ni dia kata, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di pertemuan dua laut itu. Dua laut itulah nanti ikan tu akan hilang. Jadi kita akan perincikan lagi. Atau aku terus berjalan bertahun-tahun. Kenapa Allah tak stop pada ayat? Kenapa tak stop pada ayat dua laut tu je? Sebab kat situlah tujuan dia nak pergi carikan Musa. So kalau dah tahu tempat tu, pergi kat situ je lah. Betul tak? Tetapi Allah nak menunjukkan kepada kita kesungguhan Nabi Musa nak mencari Khidir tu. Maksudnya dia nak cakap, cari sampai jumpa. Macam tu. Cari juga. Kalau perlu berjalan bertahun-tahun, cari juga. Mesti akan ada. Nak menunjukkan kepada apa? Terus berjalan bertahun-tahun. Contoh kita kata aku nak tadabbur contoh kita target kita tahun ni kita nak faham Quran. Ada sasaran dia kan. Kita selagi aku tak faham, aku nak belajar juga. Tak kisahlah. Sampai faham. Contoh. Jadi ini ayat pertama. Ayat pertama ni kita dah dapat beberapa perincian. Nanti kita akan bincangkan lagi tentang kita akan perhalusi lagi beberapa perkataan. Sebab tu nanti saya nak, sebab tu selepas nota tu saya update, nanti saya bagi kat tuan-tuan sebelum 10 minggu yang berikutnya. Okey. Bagi masa sikit nak buat sikit penerangan kepada tuan-tuan dan puan. Okey. Daripada ayat 60 ni, apa kita dapat belajar dekat sini tuan-puan? Kita dapat belajar apa? Tindakan selepas tadabbur kita. Ayat pertama saja 60. Kita dapat belajar dekat sini nombor 1. Kita hendaklah menyandarkan ketidakpastian kita kepada Allah yang Maha Mengetahui. Okey, tindakan pertama ni ia sebenarnya berdasar kepada hadis yang apabila Nabi Musa dia jawab, aku lebih tahu. Kan sepatutnya Nabi Musa dia kena kata wallahu a'lam, Allah tu lebih mengetahui. Jadi daripada kisah Nabi Musa tadi, tindakan kita boleh ambil kalau kita tidak tahu tentang siapa lebih pandai daripada kita, ataupun orang tanya kita ilmu, kita tak dapat nak jawab, kita kata je Allah tu lebih mengetahui. Tak payah nak goreng-goreng. Tak goreng-goreng. Ada kadang-kadang tengah pengajar ni punya nak jaga image lah. Lagi kalau orang tanya aku tak dapat jawab, nak jawab juga. No. Beranikan diri untuk mengatakan bahawa kita tidak tahu, Allah lebih mengetahui. Itulah pengajaran besar yang kita boleh ambil pada ayat 60 dulu. Okey, nanti kita akan masukkan hadis yang kisah Allah minta dia cari Khidir. Allah bagi tahu kepada Musa rupanya ada bagi manusia yang lebih tahu daripada Nabi Allah Musa. Okey, tindakan kita yang kedua, kalau kita nak berjalan jauh, kita kena cari teman yang salih. Memang dalam musafir ni memang digalakkan kita mencari teman nak berjalan jauh. Sebab apa? Cari teman yang salih lah, macam Yusha' bin Nun tu. Maksudnya kalau teman yang salih ni apa fungsi dia? Teman yang salih, dia boleh ingatkan kita waktu solat, betul tak?
Dia orang tak pentingkan diri sendiri. Betul tak? Dia sanggup bersusah payah dengan kita dalam musafir. Lepas tu kalau kita sakit, ada teman. Betul tak? Kan? Kalau jalan jauh ni. Sebab tu perlu cari teman dalam perjalanan jauh. Sebab tu Nabi pesan, tidak boleh bermusafir seorang perempuan melainkan bersamanya ada mahramnya. Sebab tu sangat tepat kalau kita betul-betul nak amalkan hadis tu. Kalau anak kita perempuan jalan jauh, elok kalau kita hantar dia, kena ada teman dia dan sebagainya lah. Tambah-tambah lagi dalam mutud ilmu ni kena ada teman. Sangat bagus sebenarnya perjalanan yang jauh ada teman. Seperti mana Nabi Musa bawa Yusha' bin Nun. Itu pengajaran kita yang kedua. Nanti saya akan kuatkan dengan hadis tentang mencari teman tu. Okey, tindakan kita yang ketiga, kita hendaklah sentiasa, kepentingan ilmu tu saya rasa semua orang tahu, tak perlu saya terangkan kepentingan ilmu tu. Cuma yang kadang-kadang terlepas pandang, kita kena update ilmu kita dari masa ke semasa. Setuju tak? Daripada kisah Nabi Musa. Kan? Kita kena update. Walaupun kau ulama, walaupun kau dah dapat profesor, walaupun kau dah doktor, walaupun kau dah mengaji Timur Tengah, tak semua kita tahu. Sebab tu kadang-kadang satu kelemahan bagi pelajar-pelajar yang dah habis graduan pelajar Timur Tengah ni, kadang-kadang dia tak nak update knowledge dia. Sebab tak semua ilmu kita tahu. Jadi kena sentiasa update knowledge kita. Dari masa ke semasa. Ada banyak cara lah. Memang talaki ke, memang dia belajar kitab ke, dia buatlah dari masa ke semasa. Sebab Nabi Allah Musa sendiri, dia sanggup update knowledge dia. Okey. Nombor 4. Kesungguhan dan azam yang kuat dalam kita mencari ilmu. Ingat tak Nabi Musa cakap apa? Dia kata, au amdi hukubah. Perkataan hukubah tu bertahun-tahun. Kena ada kesungguhan tu. Apabila Allah beritahu, tu dekat sana tu ada ulama tu lebih pandai, kita cepat-cepat pergi cari. Kesungguhan tu nak dapatkan ilmu. Lepas tu kena ada azam yang kuat. Lepas tu ada satu lagi lah, kita boleh tambah kat situ. Ilmu ni kita kena mendatangi dia, bukan dia datang kat kita. Kadang-kadang setengah keadaan zaman sekarang ni, kan sepatutnya anak murid yang pergi kepada tempat guru tu. Bukan guru pergi tempat anak murid tu. Kenapa Allah tak minta dekat Khadir? Allah Ta'ala kata dekat Musa. Kenapa Allah tak minta Khadir pergi cari Musa kan? Kenapa Musa kena pergi cari Khadir tu? Ada banyak pengajaran dia. Bukan sekadar nak menunjukkan Musa disanggup rendah diri. Musa disanggup menambah ilmu dia, belajar. Tapi kita dapat belajar kat sini bahawa ilmu tu kita kena cari dia, kita kena mendatangi dia. Cari dia. Secara umum. Tapi kena ada apa? Kena ada kesungguhan. Jangan cepat patah semangat. Kalau perlu belajar berhari-hari lah. Belajar bertahun-tahun. Jangan cepat patah semangat. Tapi jangan sampai nak belajar abaikan tanggungjawab lain tu. Iaitu kita sudah maklum. Belajar tapi kena ada kesungguhan. Kalau perlu kita travel, kita travel. Kalau perlu kita terpaksa outstation, kita outstation. Kalau terpaksa kita kena jauh daripada keluarga, kita jauh pada ahli keluarga. Sebab Musa kan dia cakap tadi, jom kita cari bertahun-tahun. Kalau tak jumpa, cari juga hukubah tu dia tak letakkan berapa tahun. Jadi itu adalah 4 pengajaran yang nanti saya akan tambah baik sikit dekat pengajaran ini. 4 ni pun dah cukup untuk ayat pertama saja. Ayat dia sampai 82. Jadi daripada satu ayat tu kita dapat 4 pengajaran dia. Okey, 4 pengajaran dia yang kalau tu tak nak tambah lagi boleh tambah. Sebab tak habis lagi kisah ilmu tu. Dari lagi kita boleh tambah. Tapi pada ayat 60 tu kita boleh letakkan 4 perkara ni. Kenapa Musa nak cari tu? Sebab pentingnya ilmu tu. Maka Musa nak update knowledge dia.
Rugi apa yang dia tak tahu Kena belajar. Bukan kita cukuplah dah belajar, dah dapat diploma ni dah lah, dah dapat degree ni dah lah, dah dapat master ni dah lah. Tak. Kita kena ada niat seperti Nabi Allah Musa. Kalau kita ada ruang lah, kita ada peluang. Jangan sampai nak belajar belajar sampai tertinggal kewajipan lain. Itu salah. Tapi kalau ada peluang, contoh kalau macam kita dah belajar tafsir. Dia dulu belajar tafsir, tapi tafsir ni penting sangat untuk mendalami bahasa Arab. Dia tambah pula abdi nulis dia khusus pasal bahasa Arab pula. Macam tu. Sunat memahami ayat Quran ni perlukan ilmu sejarah. Dia tambah nulis dia suruh sejarah macam tu. Contoh kata nak faham Quran ni ada ayat-ayat sains lah, pasal ayat-ayat kauniat lah, ada mukjizat ilmi lah, maka orang itu dia tambah nulis dia. Kalau perlu masuk ke dalam belajar sains, dia belajar sains. Ambil kisah macam Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay, itu 4 pengajaran yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah minggu depan hari Sabtu, cuba tengok tarikh hari Sabtu minggu depan tu. Kalau bulan Ramadan tuan-tuan nak buat kelas tak? Suratul Kahfi ni. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan. Nak teruskan kelas tak? Untuk tadabbur Suratul Kahfi. Saya nak kekalkan dia hari Sabtu juga. Boleh Ustaz. Boleh teruskan. Boleh Ustaz. Okey. Kalau nak teruskan, insyaAllah kita teruskan nanti walaupun di bulan Ramadan. Tapi tuan-tuan ada belajar sikit lah, sebab nanti akan ada kelas pukul 8, pukul 9. Yang ni kelas saya buat lah, nak ikut, tak ikut pun tak apa. Tapi Suratul Kahfi saya akan letakkan tempoh waktunya yang sama. Tapi nanti kita akan ada kelas belajar munasabah. Nanti saya akan ajar tentang munasabah surah dengan surah. Bermaksud buka dan penutup setiap hari di bulan Ramadan. InsyaAllah. Cuma yang kelas dah sedia ada ni, insyaAllah kita teruskan baca Suratul Kahfi, insyaAllah. Baik, kita pun dah dekat pukul berapa ni? Dekat pukul 12 Betul ke jam saya ni? Betul, jam tu kau apa? Betul, pukul 12 tak? Pukul 12 1 minit kan? Oh ya kah? Tadi 10.30, 11.30. Oh, kita dah 1 jam setengah. Minta maaf tuan-tuan, saya tak perasan. Kalau boleh kuliah ni lepas raya ni kita buat kuliah kita sejam je kot. Sejam setengah ni macam lama juga. Tapi tak apalah, kita tengok keadaan. Baik, ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita berhentikan pengisian kita pada pagi ni. Nota nanti saya bagi nanti saya bagi kemudian. Okey, ada apa pertanyaan? Soalan? Ada apa-apa nak tambah ke? Dari sudut tindakan selepas tadabbur ni pada ayat nombor 60? Ada tak? Kita nak tambah. Okey. Tak ada. Kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Saya doakan semoga kita semua diberikan keberkatan. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada tuan-tuan dan puan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati tuan-tuan dan puan semua. Maka kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.